bukan solat sembarangan. Inilah. Bila tahu yang tu, kita bolehlah cek besok. Terang mana dah aku semayang, aku pun tak tahu. Kan? Tu kalau kita periksa in detail, kita fail lah. Confirm dah fail. Tapi pasal kita tahu kata kita ada Tuhan, fail tu tak berlaku lagi. No? Kita tahu dah kita ada Tuhan. Sebab tu siapa yang mengaji, tak mengaji ketuhanan, dia terlampau pulun duk cari hak elok dalam semayang dia, langsung jadi manusia sombong. Dia terlampau nak perelok sangat semayang dia, kunun-kunun dia nak jadi yang terbaik, langsung semayang dia, semayang yang akan merosakkan dia. Oh, itu yang kita kena belajar ilmu tauhid tu dulu. Supaya semayang kita, kalau kita tak dapat yang perfect pun kita tahu apa dia. Okey. Kemudian dia kata, iqamatus salah, iaitu kita tegakkan salat kita. Yang kehambaannya solat dan yang kemanusiaan punya solat itu, iaitu dengan menjaga syarat rukun. Nampak dia kata, nampak? Syarat rukun. Kemudian setelah sempurna, menjaga khusyuk dalam solat. Syarat rukun nak kita baca saat ni. Khusyuk nak baca tahun mana? Khusyuk mesti baca pada makrifah. Kalau kehambaan kita tidak memandang Tuhan dengan sempurna, dengan apa yang telah dianugerahi Tuhan kepada diri kita, maka tidak ada khusyuk dalam solat. Jangan duk faham khusyuk ni konsentrate, fokus, tak dengar apa. Oh, faham makna. Bukan yang tu. Khusyuk ni si hamba mengetahui tentang pandangan Tuhan dia terhadap diri dia. Dan si hamba ni tetap mengetahui tentang hebatnya Tuhan tu. Maka dia akan fokus terhadap pandangan dia pada Allah. Sehingga dia menjadi orang yang dapat menerbitkan fokus pada kemanusiaan dia. Kemudian dia kata, kemudian sempurna menjaga khusyuk dalam solat. Supaya dalam solat tidak ingat sesuatu melainkan kepada Allah. Hak ni lah berlaku nawaitu di awal tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak bawa diri kita kembali kepada tempat yang Tuhan letak kita. Itu tujuan dia. Kita nak bawa diri kita daripada apa yang Tuhan letak kita di awal-awal tu. Kat mana? Di sisi dia. Yang ni yang kita tak tengok, kita tak ambil tahu. Kita nak main bantai turut je. Khusyuk, nak khusyuk dalam solat. Kita tak tahu diri kita duduk di mana ketika kita nak solat. Kita tak tahu diri kita berdiri macam mana terhadap Tuhan ketika kita nak solat. Macam mana kita nak khusyuk? Yang paling pastinya, selama kita tak mengenal siapa Tuhan, tak usah sembang pasal khusyuk lah, tak ada. Selama kita tak mengetahui siapa Tuhan, niat kita bukan betul pun. Tak betul pasal apa? Pasal kita tidak ada ikhlas kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Yang dikatakan ikhlas itu adalah suci bersih. Apa dia tu? Suci dan bersih pandangan dia dari yang lain kecuali illallah. Tu yang kata ikhlas. Dia tak nampak benda lain pun, dia nampak Tuhan dia. Sehingga dia mampu bergerak, sehingga dia mampu rokok, mampu sujud. Kerana dia melihat Tuhan dia tu. Yang ni yang kata ikhlas. Sebab tu ikhlas tu apa? Ikhlas tu suci. Suci apa? Suci hati kita dari memandang yang lain. Dalam semayang tu kita buat, bukan kita pandang syurga. Bukan pasal kita nak mati. Bukan pasal kita tua dah. Bukan pasal kita nak ambil pahala. Bukan pasal kita tak mau dosa. Bukan pasal kita nak kejar itu, kejar ini. Yang kata solat kita ni, kita memandang Tuhan. Dan dengan solat ini, hubungan kita, pegangan kita, ikatan kita, pengaruh kita hanya kepada Tuhan. Ini solat punya tujuan. Tetapi kalau dia duk pandang hak lain, solat jemaah dapat 27 kali ganda. Dia jauh dari Tuhan tu. Nak buat apa yang tu? Takkan nak 27 kali je. Tuhan boleh bagi 27 kali dan hebat ke 27 kali tu. Sedangkan yang ada pada Tuhan tu lebih dari tu kot. Sekarang ni kita nak cari apa? Nak cari Tuhan tu. Nak tahu Tuhan tu kan, nak tahu apa yang ada dekat dia. Kita nak duduk dengan dia kan, nak duduk dengan barang yang dia ada? Dengan dia. Kalau dengan dia, tujuan kita untuk apa nak solat? Apa tujuan kita buat amal kalau dengan dia yang kita maksudkan? Kita cari menatang apa?
Apa yang lebih mahal daripada Tuhan? Benda apa atas dunia ni yang kita cari dalam beramal kita yang lebih mahal dari Tuhan tu sendiri? Benda apa? Pahala lebih mahal dari Tuhan tu kah? Tak. Syurga lebih mahal kah? Sebab tu Tak. kena kenal. Sebab tu kalau cerita pasal ikhlas, tak boleh tidak. Orang kena kenal. Macam mana nak ikhlas kalau tak kenal? Macam mana nak boleh tolong mak kalau tak kenal mak? Macam mana boleh ada kasih dekat ayah kalau tak kenal ayah? Mesti kena kenal tu. Persoalannya, kenal ni orang buh di belakang. Orang nak buat amalan tu dulu. Wahai kenal, itu kena letak di depan hidup kita. Mengenal Tuhan, baru ada kelakuan. Tak kenal Tuhan, berkelaku juga nafsu. Kelaku juga iblis. Kalau berkelakuan juga diri. Bukan atas kenal. Kemudian dia kata, dan kalau kita ni betul-betul nak kat dia saja, fokus kat dia saja, tak ada benda yang besar di hati kita, bukan ada benda apa pun. Kita tak teringin apa pun. Bukan bermakna kita tak mau, bukan bermakna kita tolak, tak. Tapi bukan matlamat. Kalau Tuhan nak bagi, dia nak bagi, kita ambil lah. Dia nak bagi, tapi bukan matlamat kita pergi kat dia tu, bukan yang tu matlamat dia. Sebab tu, tak ada cara nak pergi, nak habang kata Tuhan, aku nak kat hang saja. Sebab tu, sunat tu, perkara-perkara ibadah sunat kita buat ni, semata-mata nak habang kata aku nak pergi kat hang Tuhan. Bukan pasal pahala banyak, bukan pasal imbuhan banyak, pasal aku nak pergi kat hang. Jadi perkara sunat ni, aku nak pergi kat hang. Ekstra yang aku buat. Sebab tak ada cara aku nak pergi kata terima kasih sebab aku nampak hang saja. Aku tahu hang saja Tuhan. Tak ada cara yang aku boleh buat melainkan aku buat benda-benda sunat. Sebab tu Nabi buat sunat banyak. Takkan dia nak pahala? Takkan Nabi nak pahala? Takkan Nabi nak imbuhan? Nabi tak mau apa pun. Tapi tu cara untuk dia nak pergi habang. Aku nak hang Tuhan. Okey. Okey. Alright. Silakan. Jen. Ya. Marah sikit pun. Sambung. Tu dah habis dah Ustaz? Habis dah kot. Mana dah? Habis dah. Okey. Okey Ustaz. Rasanya Ustaz dah jawab dah. Tapi saya nak lagi penjelasan lah. Ustaz Abang, sebelum ni rukun ihsan tu 2. Betul Ustaz lah? Ya. Okey. Mohon penjelasan Ustaz supaya dia ada kaitan lah dengan solat yang kita. Otak-otak kita ni semua otak lembab. Ni bahasa hak mudah otak lembab kita dapat. No? Yang kata kenal, yang kata tahu, yang kerti tu, kalau kita buat amal, wajib nampak Tuhan. Tak boleh tolak. Wajib kita nampak, wajib kita tahu, wajib kita rasa. Dia saja keutamaan. Hak ni wajib ada kat kita. Atau kita tak nampak dia pun sebab slow sikit otak kita ni, kita tak nampak dia. Tetapi wajib kita tahu kata dia tak pernah tak nampak kita. Maka berdirilah kenal tu. Yang kata ihsan ni kenal lah. Takkan berdirilah ihsan ni kalau kita buat amal kita tak nampak dia. Takkan berdiri ikhlas tu. Bagaimana kita nampak anak kita. Kita tengok dia, angan-angan mai. Cita-cita mai kat kita ni, nak buat dia jadi macam mana, nak ajak dia lagi jadi lagu mana. Pasal kita nampak dia terang. Maka yang lain sampai. Kalau lagu tu. Kalau kita awal-awal kita nampak, awal-awal amalan apa dia? Nawai tu, betul? Betul. Betul kan? Siapa di sini yang ibadat dia ada benda lain nawai kali? Bukan nawai tu. Kalau lagu tu, seawal-awal sebelum kita melakukan ibadat, sama ada dalam perkataan, sama ada dalam hati, sama ada dengan perbuatan, awal-awal dia apa dia? Kita nampak tujuan kita nak pergi. Seawal-awal perkara dalam ibadat, kita tahu ke mana kita nak pergi ni. Pasal apa kita tahu? Pasal kita nampak benda tu. Nampak lagu mana tahu.
Nampak bagaimana kita boleh buat ibadat daripada tak arti apa, daripada tak wujud sehingga wujud. Kerana dia yang tengok, kerana dia yang kenal, kerana dia yang tahu, sehingga kita nampak dia. Sehingga ada tujuan dekat kita, sehingga ada matlamat dekat kita. Ini nampak yang ni ya. Maka ketika tu, berdirilah rukun ihsan tu. Kalau kita tak kenal tuan-tuan, tak usah sembang pandai, tak usah lebay, tak usah apa. Kita merapu ya. Tak ada lain. Tanya orang yang tak kenal, tak mengaji ilmu kenal. Tuhan yang hang kata tujuan dia kerana Tuhan ni, hang letak Tuhan tu di mana? Hang tengok Tuhan, sehingga hang nak beramal kerana dia, hang letak tengok tu di mana? Macam mana hang tengok dia dan macam mana hang reti kata hang buat tu kerana dia, hang kata lillahi ta'ala. Macam mana hang kata kerana dia, hang tengok lagu mana dia? Hang tengok dah hang kenal dia ni macam mana? Yang hang kata lillahi ta'ala. Usalli lillahi ta'ala. Aku solat kerana hang. Maknanya dah melihat lah, maknanya nampak. Kalau tak nampak macam mana nak buat kerana hang? Adakah itu betul yang hang nampak? Atau semata-mata taklid daripada orang lain yang tengok orang lain duk buat. Tetapi daripada apa yang saya tengok hak Nabi sebut, pertama, mereka beramal adalah seperti amalan nenek moyang mereka. Satu hal. Kedua, Nabi kata, orang yang kenal, orang yang faham, orang yang nampak ni sangat sikit. Dia abang dah sikit je orang-orang macam ni. Jadi hak buat kerja lillahi ta'ala betul-betul ni sikit je. Yang lain tiru. Yang lain ikut. Saya percayalah kita semua ni. Sebelum diberi faham Tuhan dengan keadaan ni, kita bersama macam tu ke? Lagi teruk Ustaz. Hari ni baru kita tahu. Tu dia belain sungguh rupanya. Tak sama langsung. Betul. Tu pun mujur lah muka payout lagu kita. Dia mau agak buka. Dia mau juga buka bagi kita terlepas daripada belenggu-belenggu kejahilan ni. Dia buat keluar. Tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan yang buat. Tuan-tuan mestilah tahu sembahyang tuan-tuan sekarang. Solat tuan-tuan sekarang ni dengan solat yang sebelum ni jauh sangat beza. Sangat jauh Ustaz. Sangat jauh. Beza terus. Dari matlamat pun jauh dah lari. Betul. Dari tujuan pun jauh dah terlari. Niat telah lagi lah. Ya. Tanya orang biasa, niat apa? Niat